bertemu kembali. Selalu kita dengar VR, virtual reality. Dan sebelum-sebelum ni, kalau tak salah saya, kita ada juga dengar pasal Facebook Metaverse. Okey. Tetapi kalau kita nak bercakap, kalau saya nak bagi tahu, bahasa layman ni merupakan satu perkara yang jago sebab kita tak biasa menyebut berkaitan dengan teknologi AI, Metaverse dan sebagainya. So kita bawakan kepada anda, apa topik kita pada hari ini, Cik? Ialah peranan teknologi dan juga hiburan bermanfaat dalam masyarakat. Kalau kita cakap pasal teknologi, menyentuh pasal teknologi itu sendiri memang menghiburkan. Tapi pastinya hiburan ni ada pro and cons-nya. Tapi kita nak melihat dekat sini sejauh mana teknologi ini mampu mengubah dan memberi manfaat dalam kehidupan kita zaman sekarang ni. Tentunya kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Ketua Pegawai Eksekutif Universe Sdn Bhd, Encik Nurhaizat Zainal Abidin di hujung sana, bersama dengan maafkan saya, Encik Muhammad Hezri Amir Abdul Latif. Di hujung sana kita ada Encik Nurhaizat Zainal Abidin, Ketua Pegawai Operasi Universe Sdn Bhd. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pagi ini. Bab-bab teknologi ini, kalau saya agak ke belakang sikit lah, saya tidak begitu mengejar sangat tentang teknologi ni, tapi mengikuti tapi secara perlahan-lahan. Okey, kita nak minta pandangan daripada Encik Hezri dulu. Bagaimana Encik Hezri melihat teknologi dan juga hiburan ni mampu mengubah dan juga perkembangannya tentang teknologi ini yang boleh kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita hari ini? Baik, terima kasih, Cik. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bernama kerana sudi menjemput kami, saya dan Haizat daripada Universe Interactive Sdn Bhd untuk berada pagi ini bersama-sama untuk rancangan Apa Khabar Malaysia. Apa khabar Malaysia? Baik, bagi menjawab soalan tadi, bagaimana teknologi ini boleh mempengaruhi kehidupan masyarakat lah terutamanya. Okey, teknologi ni dari konteks teknologi meluaslah kan. Seperti kita tahu, ada teknologi yang nanoteknologi yang sampai ke tahap kuantum mekanik teknologi dan sebagainya. Mungkin saya bolehlah fokuskan, menjuruskan kita punya diskusi ini kepada teknologi digital lah. Jadi mudah sikit lah kan kita nak explainkan. Jadi kami pun dari Universe Interactive Sdn Bhd, kami memang bisnes kami adalah ke arah membangunkan aplikasi teknologi yang dengan harapannya bagi memanfaatkan kepada masyarakat. Jadi teknologi yang seperti kita sedia maklum, kehidupan kita ni memang penuh dengan teknologi. Sekarang zaman teknologi. Betul. Ya, apa-apa saja pun semua di hujung jari kan. Nak beli makanan ke, nak berjalan bergerak di satu tempat lain, semua guna teknologi. Jadi untuk yang teknologi yang kita sebutkan tadi tu macam metaverse apa semua tu adalah satu teknologi yang diketengahkan oleh macam Cik Izu sebut tadi, Facebook, yang dipopularkan terutamanya pada waktu COVID, masa tu 2020 lah kan. Kat situlah kita nampak aplikasi contohnya macam Metaverse ni dapat membantu orang ramai, macam dari segi contohnya event company tak dapat nak buatkan event pada masa COVID masa tu. Jadi dengan adanya Metaverse ni jadi jadi satu solusi pada company-company ni untuk teruskan perniagaan mereka dengan menggunakan teknologi. Contohnya juga lagi satu, macam mana teknologi dapat membantu masyarakat. Contohnya masa time COVID juga, sekolah tak dapat nak buka. Jadi pelajar ni takkan nak stop terus pembelajaran. Jadi menggunakan teknologi macam video conferencing, macam Zoom dan sebagainya untuk membantu mereka. Jadi teknologi sangat important sebenarnya dalam kita punya kehidupan lah. Sedar tak sedar sebenarnya kita dah hidup sebati dengan teknologi. Betul lah. Patut apa? Habiskan. Saya tak pernah dengar. Saya dah deactivate Facebook. Maknanya banyak follower tu. Banyak sangat. Okey. Berbalik pada Encik Aizat. Kita dah dengar berkaitan dengan syarikat iaitu Universe Sdn Bhd. Tapi kita nak tahu juga apa antara produk-produk yang dihasilkan oleh syarikat Universe Sdn Bhd itu sendiri. Apa antara teknologi ataupun software ataupun aplikasi yang dah dihasilkan setakat ataupun yang sedang dibangunkan. Alright, terima kasih kepada pengacara. So saya juga nak ucapkan terima kasih lah sebab menjemput pihak Universe Interactive Sdn Bhd pada sesi pagi ini. So bercakap pasal perpegaman terbaru apa yang kita sedang bangunkan. So memang company Universe Interactive ni kita memang fokus kepada games dan juga kita fokus pada pembangunan alam maya lah, virtual reality ni. So buat masa sekarang ni alhamdulillah kita ada dua produk ataupun dua yang kita bangunkan lah. Pertama saya boleh namakan sebagai Empire, salah satu bentuk games yang melibatkan Melaka Chronicle lah. Itu satu. Nanti kita akan explain detail lagi. Dan juga kita ada wujudkan satu kita panggil Hushverse. So Hushverse ni macam salah satu aplikasi macam ni kita gabungkan dunia maya, virtual reality ni.
kita gabungkan sekali dengan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Untuk dapatkan lebih banyak maklumat, kita macam mana kita boleh bantu bakal-bakal haji untuk dapat pengalaman sebenar. Kan, sebelum diorang pergi ke Mekah ataupun menjalankan simulasi haji itu. So kita bagi edukasi dulu. Kan. So nanti di dalam tu nanti kita punya avatar mutawif dan kita boleh bercakap dengan avatar tu. So dalam masa sekarang ni kita bagi macam informasi, satu edukasi lah. So buat masa sekarang ni kita gunakan teks. So dia boleh tanya apa-apa soalan berkaitan dengan haji dan nanti kita punya avatar mutawif tu akan respon. So insya-Allah dia akan masa depan nanti kita akan buat lebih interaktif. Maksudnya kita boleh berkomunikasi terus dengan voice, dengan suara kan, dan kita anggap dia macam kawan dan nanti. Kan? So kita boleh komunikasi dengan lebih mudah, dengan lebih mesra lah. Itu antara teknologi yang kita sedang bangunkan sekarang. Okey, antara teknologinya universe.io yang dibangunkan oleh artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam metaverse ni pula bagaimana? Cik Hazri. Universe.io tu is our brand name. Okey. Ia menggambarkan teknologi metaverse yang kami bangunkan sendiri, hasil anak tempatan, aktiviti anak tempatan, dan ianya sekarang ni ditambah baik dengan dengan integrate teknologi AI itulah. Okey, jadi macam Cik Aizat sebut tadi, contoh yang satu yang boleh nampak AI tu macam mana dia boleh integrate dengan teknologi metaverse ni is yang AI Mutawif tu. So sekarang ni yang metaverse yang ada di luar sana kebanyakannya adalah lebih kepada, kalau boleh saya explain sikit apa itu metaverse. Kalau bahasa Melayunya meta mesta. Itu ada terma sendirilah. Meta mesta. Okey. Jadi meta mesta ni adalah satu dunia maya di mana yang cukup luas, yang macam video game, dan kalau juga kita boleh saksikan. Okey, yang ni adalah contoh Hajverse lah. Dia ada satu dunia, kita boleh reka dunia tu macam mana kita nak. Kita ada kita punya karakter avatar sendiri. Kita boleh berjalan dalam tu dan berinteraksi dengan orang ramai. Dan juga ni contohnya AI Mutawif tu, kita boleh bercakap dengan AI tu. Seperti mana kita bercakap dengan orang. Dan kita boleh train AI ni. Dia boleh mendalami satu-satu topik tu gunakan kecerdasan buatan ni supaya apa-apa saja topik yang diketengahkan dia dapat jawab. Contohnya lah yang kalau AI Mutawif ni, kita boleh tanya dia berapa saiz Kaabah tu. Mungkin sukar nak apa ni kan, kita nak tanya soalan macam tu kat Mutawif yang sebenar, tapi mungkin AI ni dia boleh jawab je apa saja. Itu contohlah. Ataupun contoh macam mana kita nak tawaf Kaabah, dia boleh bagi tahu. Okey. Ke tahap apa bacaan. Mungkinlah kita dekat sana nanti mungkinlah macam nak cepat kan, informasi nak cepat. Kita boleh tanya je dekat AI Mutawif tu. Seperti mana AI Mutawif ni adalah kita punya personal Mutawif. Jadi itulah adalah contoh metaverse, AI driven metaverse yang kami tengah bangunkan sekarang lah. Which is, kita tak nak menafikan bahawa penggunaan AI ataupun kecerdasan buatan ni sangat membantu dalam kehidupan masyarakat, dalam penggunaan teknologi, kehidupan seharian, masakan dan sebagainya. Tapi apabila menyebut berkaitan dengan ibadah suci, iaitu mengerjakan ibadah haji, simulasinya, sebab kita tahu bakal jemaah yang akan pergi tak semuanya golongan muda yang sangat dekat dengan teknologi. So macam mana, sejauh mana kemesraannya dengan pengguna, terutamanya mereka yang boleh dikategorikan sebagai warga emas untuk Hajverse ni? Mungkin Cik Aizat boleh kongsikan sikit. Okey, terima kasih. Ini antara salah satu soalan yang sering diutarakan kepada kami lah, pihak developer, macam mana kita asalnya idea untuk buat Hajverse ni. So kalau diikutkan memang betul lah, kita ada dua golongan lah, satu golongan muda dan satu golongan yang kita panggil golongan yang lama lah senang cerita, yang memang ada peluang untuk pergi haji. So sebenarnya teknologi sebenarnya kita nak cuba rapatkan jurang kan. So bukan bermaksud teknologi yang kita sediakan ni khas untuk orang muda sahaja. Dia boleh digunakan pakai untuk golongan orang yang lebih dewasa. Sebab tujuan kita nak educate, kita nak bagi penerangan, kita nak bagi edukasi. So sebenarnya dengan teknologi yang lebih interaktif, selain daripada diorang Google, selain daripada buat bacaan sendiri, so that's why kita wujudkan salah satu yang kita anggap satu dunia yang mungkin dia lebih mudah untuk berinteraksi. Sebab tu saya beritahu tadi, insya-Allah kalau kita dapat bangunkan Hajverse ni, umpama macam kita ada seorang yang boleh advise kita secara langsung kan. So bila kita bina database, kita bina satu kita panggil khusus untuk haji, alhamdulillah dari masa ke semasa
So data tu akan bertambah. Dia akan jadi satu rujukan yang khas untuk orang yang pergi bakal haji lah. Itu kita punya aim. So kita nak wujudkan satu database yang besar lah. So biar orang rujuk pada satu sahajalah. So daripada situ kita boleh baca, kita boleh analyse dan kita mungkin boleh buat gambaran macam mana nanti untuk ke depan. Ini yang saya percaya, ini yang kami percaya. Di peringkat awal penderahan berkaitan dengan Hashverse ni, macam mana penerimaan dia? So adakah orang kata senang je nak pakai ataupun macam susahlah nak belajar, lambat sikit semua? Ada tak macam tu? Okey. Kami baru saja menjalankan satu event lah, satu majlis di office kami, iaitu is a poolside raya gathering lah. Daripada masa sama kita ketengahkan juga teknologi yang kita ada. Jadi ada dapat jugalah feedback daripada yang attend event kami tu, dan alhamdulillah so far semuanya menerima baik konsep Hashverse ni. Tapi ada juga wakil daripada yang agensi yang mengerjakan buat haji dan sebagainya. Ada feedback dia yang sangat bermakna lah untuk kami integrate. Jadi kalau menyentuh kembali pasal macam mana kalau orang yang lebih berumur, macam mana nak buat mereka senang untuk menggunakan aplikasi tersebut, itulah di mana AI main peranan dekat situ. Kalau interface ataupun antara muka kita sekarang dengan phone, kebanyakannya ada button-button dan sebagainya kan. Jadi mungkin orang yang berumur mungkin susah untuk tahu nak tekan mana. Tapi kalau ada teknologi AI ni, kita hanya bercakap dengan dia dan dia akan give back apa benda yang kita nak. Contohnya cuaca sekarang macam mana saya boleh pergi daripada A ke B dengan cara yang paling singkat. Dalam masa ke arah sana, apa makanan yang sedap yang saya boleh makan sepanjang perjalanan. Semua tu AI boleh bagi tahu dalam bentuk voice. Kita pun bercakap dengan dia dalam voice, dia pun bagi tahu kita pun dalam voice. So saya rasa itu adalah solusi untuk orang yang not a gadget punya ni, gadget type, tapi dia boleh dapatkan information tu juga. Macam saya lah, sebab saya cuba hadam kan. Sebab benda ni kita tak nampak lagi, kita kena apply, kita kena sentuh baru kita tahu. Kita kena explore baru kita tahu macam mana kan. Kalau secara mungkin secara cakap-cakap orang tak nampak. Kita tak nampak kan. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Betul? Berehat ke? Rasa macam ada satu soalan lagi. Okey, saya terfikir memang saya kira bila Encik Hezri bercerita kan, orang teknologi ni memang power lah. Macam mana munculnya idea sebenarnya daripada awal sepatutnya tanya untuk create Hashverse ni sendiri? Okey, kalau nak jawab soalan tu, saya kena kembali sikit kepada awal-awal permulaan syarikat Universe jugalah. Okey, kami alhamdulillah kami telah menerima satu suntikan modal daripada satu syarikat bernama Studio Kembara, yang mana mereka adalah produser Mak Kilau tu kalau tahu. So mereka ni seperti yang kita faham, mereka sangatlah ke arah memertabatkan bangsa, agama dan ke pesada dunia. Jadi kami pun saya tidak langsung pun menerima hasrat mereka juga, dan kami cuba merealisasikan hasrat mereka. Jadi idea ni tercetus daripada Tuan Haji Abdul Rahman, iaitu Managing Director Studio Kembara lah. Actually tak lama pun, 2-3 minggu lepas dia cetuskan idea ni, dan kami terus dalam proses nak menghasilkan Hashverse ni. Jadi Hashverse ni dalam versi demo lagi lah. Tapi from time to time kami akan menambah baik, dan insyaAllah mungkin boleh digunakan juga untuk bakal-bakal haji dan yang sekarang tengah musim haji kan. InsyaAllah kalau sempat mereka dapat memanfaatkan teknologi kami ni. Baik. Okey, saya tertarik dengan apa yang diperkatakan oleh Encik Aizat awal tadi, yang mana Universe Sdn Bhd ni dia fokusnya kepada dua. Yang pertama kepada game, permainan dan juga VR, virtual reality. Kita dah menyentuh pasal virtual reality, Hashverse tu. Ada lagi satu, saya nak, kalau tak silap saya ada berkaitan dengan game, tak silap Empire The Melaka Chronicles. Mungkin Encik Aizat boleh kongsi dengan kita sedikit. Apa sebenarnya game Empire The Melaka Chronicles ni? Saya orang Melaka ni, okey. Okey. Dia tahu detail. Betul. Okey, saya akan cerita sedikit pasal Empire Chronicle. Nanti akan ditambah oleh Encik Hezri lah. So sebenarnya dalam Empire Melaka Empire Chronicle ni, kita nak ketengahkan sebenarnya kita ada satu tamadun yang sangat hebat. Kan? Semua orang tahu tamadun Melaka. So bagaimana kita nak ceritakan pasal kehebatan tamadun Melaka ni? Selalu melalui pembacaan, melalui buku-buku. So bila kita adakan satu dimensi baru kan dalam bentuk game, so bersandarkan kepada kita punya matlamat awal tadi, kan kita nak bagi edukasi, at the same time kita nak bagi satu hiburan yang bermanfaat. So that's why kita gunakan tamadun Melaka sebagai salah satu topik base
asas untuk kita start perkenalkan. Sebenarnya Melaka banyak sangat teknologi yang sangat hebat. Siapa tak kenal Melaka? Kan? Siapa tak kenal pahlawan-pahlawan Melaka? So bagaimana kita nak dapatkan experience, bagaimana kita nak rasa dunia tamadun Melaka tu dalam kita panggil dunia permainan. So kita tak nak bina satu permainan yang permainan tu yang kita nampak biasa-biasa saja. So kita nak masukkan dalam satu elemen di mana kita nak tengahkan budaya, kita nak tengahkan sebanyak senjata-senjata daripada zaman-zaman Melaka yang digunakan oleh pahlawan-pahlawan kita. Ini yang kita nak cuba sampaikan. Itu yang kita cuba wujudkan Empire Chronicle tu. So dalam tu nanti kita akan tunjukkan macam-macam senjata. Senjata yang digunakan pada permainan ni berkonsepkan open world ataupun ada campaign dia daripada awal sampai habis, lepas tu di end. Gamer kalau gamer ceritalah. Ada awal-awal ni kita plan ni kita nak buat campaign base. Ada satu karakter nama Andika ni, is a hero. Dia adalah prajurit muda lah yang sedang menaiki ranking lah dalam Empire Melaka, dan aspirasi dia adalah, idola dia adalah Hang Tuah. Jadi dia nak jadi seperti Hang Tuah lah. Itu adalah mission-mission yang akan ada dan akan melibatkan teknologi macam kalau tu terakul, pistol, istinggar, rentaka. Itu semua teknologi yang Melaka hasilkan yang kita tidak tahu. Selama ni kita ingat pahlawan Melaka ni tak pakai keris, tak berselip tak ada berkasut kan, perang macam tu je kan. Tapi banyak sebenarnya sejarah-sejarah ataupun fakta-fakta menarik yang mungkin ditenggelamkan secara sedar atau tidak sedar oleh orientalis barat dan sebagainya, yang kita kena ketengahkan balik teknologi. Melaka sendiri ada periuk api, teknologi macam-macam lah. Gunakan gajah untuk pelbagai. Saya ada tengok satu gambar dalam buku-buku sejarah kan. Gajah tu depan rumah dia je. So untuk apa-apa kegunaan kan. Dah jadi macam kereta dah. Macam kereta, yes. Tapi kita tak tahu benda-benda ni. Jadi dengan platform game ni, macam-macam kita tengahkan. Macam-macam mission kita boleh ni dan sebagainya. Maknanya saya kena buang persepsi lah. Gamer ni macam orang kata banyak buang masa kan. Kena buang. Okey. Kan menghayalkan, melalaikan. Tapi dalam masa sama, bila kita berhibur, kita main game, kita dapat educate orang tentang sejarah dan juga tamadun Melaka itu sendiri. Kan? Itu adalah misi kami lah sebenarnya. Banyak game yang sebenarnya memang melekakan. Tapi kamilah antara generasi yang kena ketengahkan hiburan bermanfaat ni. Kalau hiburan tu memang kalau kita cerita anak saya sendirilah. Dia pun main game, main Roblox dan sebagainya 5 jam sehari kan. Kita susah nak kontrol. Tapi kita boleh tanpa menghalang beliau, tapi kita boleh adaptasikan kepada yang lebih bermanfaat. Jadi still spend time but they get something from the content lah. Jadi memang kurang sebenarnya di market. Tapi kita lah antara yang agent-agent untuk menghasilkan konten-konten seperti ini. So kita kena tukar daripada melalaikan kepada mengedukasi. Macam pelik ayat mendidik. Kalau mak-mak dah pandang sudut positif, susah ni kan tak jadi kerja dah start ayah settlekan. Ayah ni. Okey. Encik Hazri, mungkin kata-kata akhir untuk Studio Universe Sdn Bhd. Baik, bolehlah saya kongsikan harapan saya lah. Jadi kami antara yang generasi yang ingin ketengahkanlah kita punya warisan budaya dan aspirasi daripada kami punya investor sekali kan. Jadi harapan kami agar dapat terus menerima sokongan daripada orang ramai, dan doakan kami agar kami dapat menghasilkan lebih banyak hiburan bermanfaat seperti ini. Dan kalau boleh tidak lupa juga bolehlah tolong share, like dan get to know, follow about our development, perkembangan dari semasa ke semasa. Dah ada ke apps tu? Okey. Okey, silakan kata-kata akhir sedikit. Okey, alright. Promosikan. Seperti mana yang Tuan Desi cakap lah. So memang ini hasrat kami sebagai pemain industri, lebih-lebih lagi pada dunia permainan. So selama ni kita disediakan dengan bermacam-macam bentuk permainan. Tapi inilah tugas kami sebenarnya. Kan kita nak lahirkan lagi banyak konten-konten yang lebih bermanfaat, lebih menunjukkan budaya. Mungkin boleh kita panggil menaikkan balik semangat. Kan? Itu yang penting. Kan?
So sekarang ni dengan ada game yang kita tengah bina sekarang ni, saya yakin dan percayalah kan, kalau daripada mula kita buat daripada sekarang, insya-Allah nanti usaha kita ni akan disambung oleh generasi akan datang. So kita kena teruskan usaha ni lah. So sebagai permulaan, so kita mulakan dulu. Yang penting kena ada pemula. Ya, betul. Yang pengakhir tu kita tak kisah siapa. Kena ada pemula je tu. InsyaAllah. Apapun satu perkongsian yang cukup bagus, satu pengetahuan baru juga untuk saya yang agak terkebelakang sikit tentang teknologi game ni khususnya. Terima kasih banyak kepada tetamu kita Encik Nurhaizat Zainal Abidin dan juga Encik Muhammad Hezri Amir Abdul Latif, wakil daripada Universe Sdn Bhd. Baik.